السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah beriman. Nabi ulang 3 kali. Bila Nabi ulang benda yang sama sampai 3 kali, Nabi duk kata wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi duk kata demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Sahabat tanya, man ya Rasulullah? Sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Siapa ni yang sampai 3 kali ulang kata tak beriman ni, siapa? Qala, kata Nabi, allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Nabi kata orang yang aku kata tidak beriman itu ialah orang yang jiran dia tidak aman daripada kejahatan dia. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis ni dapat kita faham bahawa Islam sangat-sangat ambil berat tentang masalah jaga jiran. Jiran terutamanya yang duduk sebelah rumah kita, walau kafir sekalipun. Jiran ni ada yang mempunyai 3 hak, ada yang mempunyai 2 hak, ada yang mempunyai 1 hak. Jiran yang mempunyai 3 hak, Nabi kata yang pertama ialah jiran. Dia berhak dihormati sebagai jiran. Yang kedua, jiran yang muslim. Dia berhak bukan sahaja dihormati sebagai jiran, tetapi juga dihormati sebagai muslim. Yang ketiga, jiran yang muslim, jiran yang kafir. Dia berhak dihormati sebagai jiran walaupun dia kafir. Jadi jiran ikut mana pun kena jaga. Sama ada jiran itu jiran muslim ataupun jiran kafir, kena jaga. Sebab dia mempunyai hak sebagai jiran. Lagi satu, jiran yang muslim, yang adik-beradik. 3 hak kita kena jaga. Satu sebagai jiran, yang kedua sebagai seagama, yang ketiga adik-beradik pula. Maka orang yang duduk sebelah rumah kita dilihat pada 3 benda ni. Kalau sekadar jiran sahaja, hak jiran perlu dijaga. Kita buat satu benda yang menyebabkan jiran rasa sakit hati, kita berdosa. Bukan saja berdosa, bahkan Nabi SAW kata, wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman orang yang bagi sakit orang jiran yang duduk sebelah rumah dia. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu,
Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqah fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada sahabat dia yang bernama Abu Dzar. Nabi kata, ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, iza tabakhta maraqah, apabila kamu masak satu-satu masakan, fa'akthir ma'aha, Nabi kata maka bagilah kuah dia jadi banyak. Nabi kata ke Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak apa-apa makanan, fa'akthir ma'aha, maka kuah bagi lebih. Wa ta'ahad jiranak, dan saling berjanjilah dengan jiran-jiran kamu untuk saling memberi. Buat kuah bagi lebih. Kalau tak boleh bagi dengan isi pun, bagi kuah saja ke jiran. Buat bagi lebih. Kau nak bagi lebih ketui, susah. Buat bagi lebih kuah. Kuah pun cukup baik bagi jiran yang susah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu juga, kata dia, inna khalili awsani iza tabakhta maraqa fa'akthir ma'ahu summa anzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minha bima'ruf. Nabi SAW kata kepada Abu Dzar, dia kata, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak satu-satu, maka banyakkanlah kuahnya. Kemudian kamu lihatlah kepada keluarga jiran kamu, bagilah kepada mereka yang baik-baik. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar dan Aisyah radhiyallahu anhumah, kata mereka, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrithu, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, Jibril tiap-tiap kali turun jumpa aku, tidak pernah lupa berwasiat kepada aku tentang jiran. Jibril berapa kali turun pun, satu benda yang Jibril tak pernah lupa bagi tahu dekat Nabi ialah tentang jiran. Hak lain macam-macam benda cakap, tapi hak jiran ni kok mana pun Jibril cakap. Hatta zanantu annahu sayuwarrithu, sehingga kan Nabi kata, aku ni sampai kadang-kadang rasa jiran ni, adakah dia boleh mewarisi harta aku? Tengok ke Jibril punya duk berat sebut pasal jiran ni, Nabi sampai berasa, jiran ni adik-beradik ke? Kalau aku mati esok, harta benda aku dia boleh ambil ke? Pasal Jibril tak pernah lupa duk sebut supaya buat baik kepada jiran. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 4 hadis kita baca dapat kita faham bahawa jiran adalah satu golongan yang kita kena jaga. Jiran adalah satu golongan yang kita kena jaga. Satu, dia sebagai jiran, tak kira Islam, tak kira kafir. Sebagai jiran, kita kena jaga hati dia. Yang kedua, lebih-lebih lagi kalau jiran kita Muslim, lebih kena jaga. Dan yang ketiga, apatah lagi kalau jiran kita, jiran Muslim, adik-beradik pula lagi kita kena jaga. Dan menjaga jiran ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, dan dibagi ingat oleh Nabi SAW banyak kali di dalam hadis dia. Bahkan Nabi sendiri kata, Jibril tiap-tiap kali turun, sentiasa Jibril duk peringat Nabi supaya berbuat baik dengan jiran. Mudah-mudahan kita jadi orang yang menjaga jiran kita dan membawa kebaikan kepada orang yang berjiran dengan kita, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 4. Muka surat 102. Jilid 4, muka surat 102.
Kita masuk satu bab baru. Bab ma zukira fi salah ba'da al-maghrib annaha fil bait afdal. Iaitu bab barang yang menyebutkan pada bicara sembahyang sunat kemudian daripada maghrib, bahawasanya di dalam rumah itu lebih afdal. Ini kita nak tengok satu bab malam ni, sembahyang sunat ba'diyah. Sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Kerana maghrib ni berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, tidak ada hadis yang menceritakan Nabi ada buat qabliyah maghrib. Tidak ada hadis yang menceritakan Nabi ada buat qabliyah maghrib. Maghrib ni bang qamat sembahyang maghrib. Habis sembahyang maghrib baru ada ba'diyah maghrib. Maka itu sebab dalam kitab-kitab hadis dia tak membahaskan tentang qabliyah maghrib. Dia hanya membincangkan tentang ba'diyah maghrib. Selepas maghrib ada ba'diyah. Maka dia kata ba'diyah maghrib ini sunat buat di rumah. Begitu. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya sembahyang sunat ba'diyah itu afdal dikerjakan di rumah. Sembahyang rawatib, sembahyang sunat rawatib, qabliyah ba'diyah ni bagusnya buat di rumah. Begitu. Maka setengah daripadanya ialah sembahyang sunat kemudian daripada maghrib. Jadi dalam banyak-banyak sunat rawatib ni, malam ni dia kata dia nak bincang tentang sunat ba'diyah maghrib. Sunat selepas sembahyang fardu maghrib. Maka sembahyang sunat kemudian daripada maghrib ataupun ba'diyah maghrib itu telah datang hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, bahawasanya afdal ia disembahyangkan di rumah. Dengarlah hadisnya. Kata dia an Ka'b bin Ujrah radhiyallahu anhu qala shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid Bani al-Ashhal al-Maghrib. Diriwayatkan daripada Ka'ab bin Ujrah, kata dia telah sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam akan maghrib di masjid Bani al-Ashhal. Satu hari Nabi pergi sembahyang maghrib di masjid kepunyaan Bani al-Ashhal. Hal keadaan Nabi menjadi imam dan beberapa orang makmum baginya. Nabi pergi masjid Bani al-Ashhal ini, Nabi sembahyang, Nabi jadi imam. Ada beberapa orang ikut Nabi di belakang. Apabila selesai daripada sembahyang itu, kata Ka'ab, faqama nasun yatanaffalun. Maka bangunlah orang-orang yang makmum tadi ni mengerjakan sembahyang sunat kemudian daripada maghrib. Dah habis sembahyang maghrib selesai semua, bangkit makmum-makmum ni semua buat sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Begitu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bihadhihi salah fil buyut." Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kala melihat ia akan mereka mendirikan sembahyang sunat kemudian daripada maghrib itu. Nabi kata, lazimkan oleh kamu sekalian dengan ini sembahyang, yakni dengan sembahyang sunat kemudian daripada maghrib ini di dalam rumah kamu. Nabi bila tengok mereka habis-habis sembahyang maghrib pakai sembahyang ba'diyah dalam masjid, Nabi kata hendaklah kamu sembahyang sunat ba'diyah maghrib ini di rumah. Nabi kata At-Tirmizi, ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Dan yang sahihnya ialah barang yang diriwayatkan daripada Ibni Umar. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini ba'da al-maghrib fi baitihi. Dan berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sembahyang ia akan 2 rakaat kemudian daripada maghribnya di rumahnya. Itu dia. Jadi banyak hadis yang menceritakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang sunat rawatib Nabi buat di rumah. Kita kena fahamlah, dia ada banyak sebab. Di antara sebabnya ialah kerana memang disuruh sembahyang sunat ni di rumah. Kerana rumah yang tak didirikan sembahyang sunat, Nabi kata seumpama kubur. Seumpama kubur. Jadi rumah yang ada dibuat sembahyang sunat, rumah tu hidup. Rumah tu hidup. Maksudnya rumah tu rumah yang didiami oleh orang hidup. Kalau tidak, umpama rumah tu rumah yang didiami oleh orang mati, maka dia dipanggil kubur. Itu satu. Yang kedua, rumah Nabi kembang dengan masjid.
Maka tak heranlah Nabi semayang sunat qabliyah, semayang sunat ba'diyah, Nabi buat di rumah. Sebab rumah dia sebelah masjid. Begitu. Kita akan tengok perbahasan dia. Masalah dia kata, sembahyang sunat di rumah adakah lebih afdal daripada di masjid? Dia kata, adakah sembahyang sunat ni lebih afdal di rumah daripada di masjid? Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita Asy-Syafi'i dan lain daripada mereka itu daripada kalangan ulama, mengerjakan barang yang tiada disunatkan baginya berjemaah daripada sembahyang sunat di rumahnya itu lebih afdal padanya daripada di dalam masjid dan lainnya. Jadi pendapat dalam mazhab dan juga pendapat ulama-ulama besar, di antaranya Imam Nawawi, dia pun buat kesimpulan, dia kata sembahyang sunat kok mana pun di rumah lebih baik. Begitu. Sama ada pada yang demikian itu sembahyang sunat malam ataupun siang, sama aja. Sembahyang sunat ni baiknya di rumah. Tak kira sembahyang sunat tu malam ataupun siang. Baiknya buat di rumah. Dan sama ada ia sembahyang rawatib serta beberapa fardu dan lainnya, maka setengah daripada dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis, setengah daripadanya ialah hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda ia, masalul baitil ladzi yuzkarullahu ta'ala fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mithlul hayy wal mayyit. Itu dia. Bermula umpama rumah yang zikirkan Allah Ta'ala di dalamnya dan rumah yang tiada zikir Allah Ta'ala padanya sepertilah orang mati dan orang hidup. Betul. Nabi kata macam tu. Nabi kata rumah yang dalam rumah tu ada duk zikir Allah, duk zikrullah. Zikir Allah maksudnya ada satu usaha ingat Allah dalam rumah tu. Baca Quran misalnya. Baca Quran ni ingat Allah lah. Baca surah Abad kadang-kadang tak ingat Allah. Baca Quran ingat Allah. Pasal apa kita baca Quran? Pasal Allah suruh. Pasal apa kita baca Quran? Pasal kita mengharapkan pahala daripada Allah. Jadi kok mana pun baca Quran dia ada kaitan dengan Allah. Maka baca Quran dalam rumah itu salah satu bentuk daripada zikrullah. Daripada ingat Allah. Ataupun zikir saja-saja. Petang-petang apa semua. Habis semayang asar balik duduk atas bangku di rumah tu saja zikir. Zikirlah apa-apa juga zikir yang sabit daripada zikir Nabi SAW. Duduk saja-saja subhanallah, 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 subhanallah saja. Maka rumah yang disebutkan nama Allah di dalamnya, dia kata seumpama orang hidup. Maksudnya rumah tu rumah yang didiami oleh orang hidup. Berbanding dengan rumah yang di dalamnya tak pernah sebut nama Allah, Quran tak pernah baca, zikir tak ada di dalam dia, rumah ni seumpama orang mati. Seumpama rumah tu didiami oleh orang mati. Sebab tak ada buat pahala apa di dalam dia. Yang ni orang yang hidup itu dicapai beberapa berkat dan manfaat daripadanya. Bersalahan orang mati, maka tiada ia seperti orang hidup. Orang hidup ni boleh dia buat amalan, orang mati tak boleh buat apa lah. Orang mati tak boleh buat apa lah. Jadi kalau nak pergi ke kubur, nak minta doa kepada orang yang dah mati di kubur, amalan sesat, khurafat, sesat dan menyesatkan orang lagi. Sebab orang mati, dia tak boleh buat apa lah. Kita duk pergi di kubur wali-wali, duk tengok dalam jejak Rasul tu. Bukan kata negeri Melayu ni, negeri Arab pun sesat serupa je. Orang Arab bukan betul semua. Hak mengaji agama, hak reti lah. Hak tak mengaji agama, tak reti. Duduk reka buat ikut suka. Dia sesat. Apa tu juga. Tengok dalam jejak Rasul tu. Kubur wali-wali, kubur para sahabat Nabi, kubur apa mereka piduk bungkui kelumbung dengan kain hijau, apa piduk kelilin dengan hak piduk perasap cara perasap dengan hak piduk baca Quran, hak piduk doa kelilin tu, hak piduk peluk kubur, hak piduk urut dengan tangan. Itu semua bukan agama suruh. Bila kita ni ada duit lebih sikit, pergi melancong sampai ke mana-mana negeri Arab ada ni, pergi tempat-tempat yang macam ni, pergi ziarah, tengok orang duk buat lagu tu, kita pun pergi buat sama. Pasal kita kata Arab pun buat. Arab buat tak mesti betul. Hak betul ni hak ikut Quran dengan hadis Nabi. Mana-mana Arab yang ikut Quran dengan hadis Nabi itu betul. Dan dia tak buat macam tu. Hak duk buat macam tu ni, dia tak ikut Quran dengan hadis Nabi, dia ikut dia punya suka. Dia akai, dia fikir macam mana, dia pergi buat macam tu aja.
Jadi dia kata orang yang mati ni tak ada apa. Tak boleh, dia sendiri pun tak boleh bagi berkat dekat siapa-siapa. Dia tak ada apa dah. Habis dah, dan dia pun dah terputus pahala. Tak boleh apa. Melainkan yang disebut oleh Nabi SAW. 3 sumber pahala aja kalau nak boleh pergi kat dia pun. Demikianlah juga rumah yang dizikirkan Allah Ta'ala di dalamnya. Mencapai tuannya akan berkat yang masuk ke dalam rumah itu. Yakni daripada malaikat dan kebajikan daripada luar dan dalamnya. Rumah orang hidup, dia boleh baca Quran dan sebagainya, maka rumah yang macam ni ada keberkatan dia. Malaikat suka masuk rumah-rumah yang macam ni. Dan ada pun bermula rumah yang tiada diperbuat ibadah di dalamnya, maka tiada berkat padanya. Rumah yang dalam rumah tu tak ada ibadat langsung, sembahyang tak ada apa, tak ada dalam rumah tu. Tak ada berkat dalam rumah tu. Pula lagi rumah, dia bubuh botol arak pula di dinding. Ada tuan, ada orang yang jenis macam ni ada. Tak sedang lagi dalam keadaan zaman dah ni orang duk cakap pasal agama semua. Televisyen pun bukan sikit program agama, radio pun sikit sebanyak ada program agama, keluar main masjid-masjid merata tempat ada program agama, dia masih boleh duduk di rumah, ada botol arak duduk di dinding rumah. Ini rumah tak ada keberkatan langsung di dalam dia. Bahkan seumpama kubur, ialah tempat simpan orang mati semata-mata. Kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Hadis sahih yang cerita benda ni. Masalah semayang ba'diyah di rumah, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita Asy-Syafi'i, maka adalah satu semayang itu daripada barang yang sunat, dikerjakan dia kemudian daripada fardunya. Maka sunatnya bahawa kembali ke rumahnya untuk mengerjakan solat sunat itu. Itu dia. Jadi Imam Nawawi lagi sekali dia kata apa? Dia kata di masjid itu sembahyang fardu. Sembahyang sunat balik di rumah buat, dia kata. Kerana memperbuat akan dia di rumah itu lebih afdal. Dengan sebab sabda Nabi SAW, "Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Fa inna afdala salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Maksudnya sembahyanglah oleh kamu wahai sekalian orang di rumah kamu. Kerana bahawasanya yang lebih afdal sembahyang seseorang itu ialah di rumahnya, melainkan sembahyang fardu. Itu dia. Nabi kata sembahyanglah, maksudnya sembahyang sunat, sembahyanglah di rumah. Kerana yang suruh main sembahyang di masjid ni hanyalah sembahyang fardu sahaja. Sunat memang kok mana pun baik buat di rumah. Maka iaitu lebih afdal di masjid. Kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari, Muslim daripada riwayat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan lagi diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Maksudnya jadikanlah oleh kamu akan satu bahagian daripada sembahyang kamu di rumah kamu. Nabi kata, wahai orang-orang yang rajin sembahyang, jadikanlah, adakanlah peruntukan untuk sembahyang sunat di rumah. Begitu. Dan jangan jadikan rumah seumpama kubur, sebagaimana maksud pada hadis yang tadi. Kata Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Dan satu lagi hadis diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum salatah fi masjidih, falyaj'al li baitihi min salatihi nasiban. Fa inna Allaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairah." Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah menunai seseorang daripada kamu akan sembahyangnya di masjid, maksudnya sembahyang fardu dan sembahyang di masjid, maka hendaklah jadikan bagi rumahnya daripada sembahyangnya akan satu habuan. Dah sembahyang di masjid, ingat sunat balik buat di rumah. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala jadikan di rumahnya sembahyang, kerana bahawasanya Allah Ta'ala jadikan di rumahnya daripada sembahyangnya itu akan kebajikan. Kerana sembahyang sunat di rumah tu, Allah bagi jadi kebajikan di rumah dia. Sembahyang sunat buat di rumah, maka rumah dapat kebajikan kerana itu. Kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim.
Masalah, semayang sunat ba'diyah di masjid, bagaimana diperbuatnya? Kalau nak semayang juga sunat di masjid, nak buat macam mana? Dia kata. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, maka jika tiada kembali seorang sembahyang sunat ke rumahnya dan menghendaki ia akan sembahyang sunat di masjid, katalah dia ni kerana rumah dia jauh daripada masjid, jadi nak balik, nak naik kereta balik apa semua, sekejap lagi nak masuk gear, pergi terpegang tangan bini pula. Allah batal ya, semayang balik, nak ambil semayang lain kerana nak semayang sunat, jadi payah pakai tak buat terus. Kerana takut jadi masalah, tak tahan ayat semayang dan sebagainya, maka semayang siap-siap di masjid. Semayang sunat ba'diyah di masjid siap-siap, macam mana patut dia buat? Maka disunatkan dia, kata Imam Nawawi, disunatkan dia berpindah daripada tempat sembahyangnya sedikit supaya banyak tempat sujudnya. Begitulah katakan dia oleh Al-Baghawi dan lainnya. Ini pendapat ulama, bukan hadis Nabi SAW. Ulama kata kalau nak sembahyang sunat juga di rumah, tak usah semayang di tempat semayang fardu tadi ni. Bila habis semayang fardu dah bagi salam, doa apa semua, nak semayang sunat ba'diyah, gesak sikit pergi ke tempat lain, semayang di tempat tu pula. Alasan dia apa? Kerana nak memperbanyakkan tempat sujud di dalam masjid tu. Itu alasan dia. Dan itu pendapat Imam An-Nawawi dan pendapat Imam Al-Baghawi. Maka jika tiada berpindah ia kepada tempat yang lain, maka sayogialah bahawa menceraikan sembahyang fardunya dan sembahyang sunatnya itu dengan kalam seseorang. Kalau sekiranya tak mau pindah nak sembahyang tempat tu juga, bagi ada break di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat tu, bagi ada satu break, bagi ada satu menunjukkan putih antara dua sembahyang tu, iaitu dengan bercakap dengan siapa-siapa. Bila dah habis dah sembahyang isyak, dah habis sembahyang, bagi salam, lepas bagi salam baca doa apa sikit sebelum sembahyang sunat ba'diyah. Kalau malas nak ubah tempat, tegur kawan sebelah, lama tak nampak mana pergi, cakap sepatah dua dulu supaya dapat menunjukkan putih dah daripada sembahyang fardu, niat nak buat pula ni sembahyang lain. Begitu dia kata. Dan telah mengambil dalil oleh Al-Baihaqi dan lain daripadanya, daripada ashab kita Syafi'i dan lain daripada mereka itu, dengan hadis Amru bin Atha, bahawasanya Nafi' bin Jubair mengutus akan dia kepada As-Sa'ib, bertanya kepadanya daripada satu yang dilihat daripada Muawiyah pada semayang. Maka katanya, bahkan telah semayang aku serta Muawiyah akan Jumaat di Maqsurah. Maka tak kala memberi salam imam, berdiri aku pada tempat aku semayang tadi, maka sembahyang aku. Dia ni pergi semayang sekali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat Nabi, penulis wahyu zaman Nabi. Dia pergi semayang di tempat Muawiyah. Habis semayang, dia bangkit. Tempat dia semayang fardu tu, dia bangkit, dia nak buat semayang sunat di tempat semayang fardu tadi juga. Maka tak kala masuk ia, diutuskannya kepada aku, maka katanya, jangan engkau ulang apa yang engkau perbuat itu. Muawiyah bin Abi Sufyan, dia tengok perbuatan As-Sa'ib ini. Dia tengok kawan ni semayang fardu tang tu, bangkit semayang sunat tang tu juga, tak ubah tempat. Maka Muawiyah tegur dia. Muawiyah pergi kata, jangan engkau ulang apa yang engkau perbuat itu. Apabila engkau telah semayang Jumaat, maka jangan engkau sembahyang akan dia dengan satu sembahyang sehinggalah engkau berkata-kata ataupun engkau keluar, kerana bahawasanya Nabi SAW menyuruh ia akan kami dengan yang demikian itu, bahawa tiada kami hubungkan satu sembahyang sehingga kami berkata-kata ataupun kami keluar. Itu dia kata, Muawiyah bin Abi Sufyan kata, zaman Nabi hidup dulu, Nabi pesan dekat kami benda ni. Kalau dah sembahyang fardu, lepas tu nak semayang sunat, jangan sambung terus. Pisahkan antara semayang fardu dengan semayang sunat tu. Sama ada pemisahan itu dibuat dalam bentuk bercakap dulu, ataupun dalam bentuk keluar daripada masjid, balik semayang di rumah, ataupun setidak-tidaknya pindah daripada tempat tu pergi semayang di tempat lain. Itu cara dia. Kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Maka inilah hadis, ialah yang muktamad di dalam masalah ini. Jadi fahamlah kita. Kita duduk tengok orang duduk semayang kan, lepas semayang fardu, semayang sunat, dia pindah pitang belakang, soft belakang ke, dia pergi soft depan ke apa-apa kan.
Ramai orang duk buat lagu tu. Tapi orang nak buat pun tak tahu siapa dia buat lagu tu kan. Dia pun duk tengok orang buat lagu tu, aku buat lagu tu juga. Kan, jadi itu beza. Kita tahu dengan kita turun orang. Nampak sama. Orang hak tahu pindah tempat, dia tahu. Orang hak tak tahu pindah tempat juga, tapi dia tak tahu. Nampak macam dua-dua tahu. Sebenarnya ada yang tak tahu. Malam ni baru kita tahu, oh rupa-rupanya ada pasal. Yang orang duk pindah tempat tu ada pasal. Pasal apa? Pasal nak menunjukkan cerai di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Maka perceraian itu boleh ditunjuk dalam bentuk balik sembahyang di rumah. Ataupun dalam bentuk ubah tempat daripada tempat sembahyang tadi pergi ke tempat lain. Ataupun dalam bentuk bercakap apa-apa dengan orang yang duk ada sebelah kita. Nak tunjuk kata wujud perceraian di antara sembahyang fardu dengan sembahyang sunat. Begitu. Masalah dia kata sembahyang sunat di masjid haruskah ataupun tidak? Kata Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' telah berkata ashab kita, maka apabila sembahyang seseorang akan sembahyang sunat dalam masjid, nescaya haruslah ia. Dia kata kalau kita nak sembahyang sunat qabliyah ke ba'diyah ke dalam masjid, harus, tak jadi kesalahan. Dan jika ada ia khilaf afdal sekalipun benda tu menyalahi afdal. Afdal sembahyang di rumah. Tapi sebab kita mai pada tasik gelugok tu, tentulah kita kena buat qabliyah di masjid. Ba'diyah pun nak balik tak lagi baru nak sembahyang payah, kita sembahyang ba'diyah di masjid. Atas sebab tu maka kita sembahyang sunat qabliyah dan ba'diyah di masjid. Maka perbuatan itu tidak salah, dia kata. Walaupun menyalahi afdal. Afdalnya tetap sembahyang di rumah. Begitu. Kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kata dia sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sajdataini qabla zuhri wa sajdataini ba'daha wa sajdataini ba'da al-maghrib wa sajdataini ba'da al-isya wa sajdataini ba'da al-jum'ah fa amma al-maghrib wal isya fa fi baiti. Maksudnya telah sembahyang aku serta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masjid akan 2 rakaat sunat sebelum zuhur. Zuhur dia ada sunat qabliyah zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripadanya zuhur ada ba'diyah zuhur. Dan 2 rakaat kemudian daripada maghrib. Maghrib dia ada ba'diyah saja. Dan 2 rakaat kemudian daripada isya. Dan juga isya dia ada ba'diyah saja. Dia tak ada qabliyah. Dan 2 rakaat kemudian daripada jemaat. Jemaat pun dia ada ba'diyah saja. Dia tak ada qabliyah jemaat. Maka adapun maghrib dan isya, maka sembahyang ia di rumahnya. Hak maghrib dengan isya, ba'diyah Nabi pergi sembahyang di rumah. Hak lain, Nabi ada sembahyang di masjid. Biasa juga Nabi sembahyang sunat qabliyah ataupun ba'diyah di masjid. Biasa Nabi buat macam tu. Biasa tu menunjukkan bahawa tak salah kalau buat. Tapi kebanyakan Nabi sembahyang di rumah. Begitu. Kata Imam Nawawi telah meriwayatkan hadis ini oleh Bukhari dan Muslim. Dan zahirnya bahawasanya sunat dahulu daripada zuhur dan sunat kemudian daripadanya dan sunat kemudian daripada jemaat yang disembahyangkannya di dalam masjid itu kerana nak menerangkan harus pada setengah waktu. Padahalnya ia sembahyang sunat di rumah juga. Itu dia. Nabi buat juga sunat qabliyah ba'diyah di masjid ni, Nabi buat juga. Buat sekadar nak bagi tahu kata kalau buat tak salah. Tapi banyak waktu Nabi buat di rumah. Dan Nabi pula kata taruh sembahyang sunat untuk buat di rumah. Daripada situ dapat kita simpulkan bahawa sembahyang sunat rawatib, sunat qabliyah dengan ba'diyah ni afdal buat di rumah. Tapi kalau buat di masjid tidak salah. Itu kesimpulan dia. Baik, berkata At-Tirmidzi di dalam sahihnya, dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Huzaifah bahawasanya Nabi SAW sembahyang ia akan maghrib, maka sentiasalah ia sembahyang di dalam masjid sehingga sampai sembahyang isya. Ini pula satu lagi kata Nabi sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib tu Nabi sentiasa ada dalam masjid sampailah isya. Menunjukkan sunat ba'diyah maghrib Nabi biasa buat di rumah. Nabi biasa buat di dalam masjid. Hadis itu juga nak tunjuk macam tu. Kata At-Tirmidzi daripada bab ini, hadis menunjukkan Nabi SAW sembahyang ia akan 2 rakaat kemudian daripada maghrib itu di masjid. Nabi biasa buat juga di masjid. Begitu. Baik, bab ma zukira
fil ightisal indama yuslimur rajul. Iaitu barang yang disebutkan pada mandi pada waktu masuk Islam seorang lelaki. Ini pula dia mukmin pula satu cerita. Kalau satu orang tu masuk Islam, adakah dia kena mandi? Wajib mandi ke? Sunat mandi ke? Macam manakah? Ketahuilah saudaraku, apabila masuk Islam seseorang yang kafir, laki-laki ataupun perempuan, adakah disuruh mandi akan dia? Orang baru masuk Islam ni suruh mandi ke tak suruh ke? Maka telah datang hadis yang menunjukkan atas suruh mandi itu. Iaitu telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Qais bin Asim annahu aslam. Diriwayatkan daripada Qais bin Asim radhiyallahu anhu bahawasanya masuk Islam ia. Qais ni masuk Islam. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaghtasila bima'in wa sidrin. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa mandi ia dengan air dan dengan daun bidara. Qais bin Asim kafir. Dia masuk Islam depan Nabi. Bila dah Nabi Islamkan dia, Nabi suruh dia balik mandi. Mandi dengan menggunakan air campur daun bidara. Nabi suruh macam tu. Maka tiadalah kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah. Masalah, dia kata masuk Islam satu orang kafir, adakah wajib mandi dia? Orang kafir masuk Islam, adakah wajib mandi? Kata Sahibul Muhazzab, dan apabila Islamlah seorang yang kafir dan tiada atasnya wajib mandi pada masa kafirnya, maka sunat ia mandi kerana barang yang diriwayatkan dia bahawasanya Islam Qais bin Asim. Maka menyuruh akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia mandi. Itu dia. Dia kata di sini, dia kata kalaulah sekiranya satu orang kafir tu masuk Islam sedangkan dia dah jumpa dah benda yang mewajibkan dia mandi. Jadi dia tak pernah mandi wajib dah, dia bukan orang Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia kena mandi wajib. Dia kena mandi. Macam mana dia kata lagu ni? Kalau budak yang belum balik masuk Islam, dia belum lagi ada perintah mandi wajib dekat dia. Maka dia ni masuk Islam sajalah, tak disuruh mandi. Tapi kalau ada menikah, beranak pinak apa semua dah, baru masuk Islam, dia ni tentulah dia dah jumpa beberapa kali benda yang mewajibkan dia mandi. Tetapi oleh kerana dia belum Islam, maka dia tak mandi. Jadi hak kes macam ni, bila masuk Islam kena mandi. Itu maksud dia nak abangnya begitu. Maka tiada wajib mandi itu kerana telah Islam beberapa khalayak yang banyak. Dan tiada menyuruh agar mereka itu oleh Nabi SAW dengan mandinya. Dan telah berkata dan bermula amal atas hadis dalam masalah ini di sisi ahlul ilmi. Dan mensunnah mereka itu bagi seorang lelaki apabila masuk Islam ia bahawa mandi ia dan membasuh akan kainnya. Kain hak dia pakai pun kalau boleh basuh orang. Kan? Pasal apa? Maklum sajalah dia tak masuk Islam dulu apa kain tu macam-macam cerita. Usah kata tu lah tuan-tuan, ni orang Indonesia nak main kerja rumah kita. Kan orang perempuan-perempuan Indonesia nak main kerja rumah kita. Dia Islam. Dia duduk di rumah dia di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah semua tu, hidup sebagai orang Islam. Tapi ejen hak buat masuk dia main di Cina. Ejen hak duk ada banyak-banyak nama macam-macam ni, Sungai Rambai ni nama Sakuramas lah apa, macam-macam ejen ni semua Cina. Bila dia ambil budak-budak perempuan Indonesia ni, bawa main di Malaysia ni, sebelum nak main ke tangan kita tu dia pergi rumah dia dulu. Dia pelekoh dah budak ni makan apa macam-macam di rumah dia. Selaru lah. Bila main rumah kita, kerja kita ada interview, tanya balik. Ni yang pergi rumah dia makan tak? Dia kata makan. Allah. Itu dia bagi makan apa? Tak ada lah, dia bagi makan nasi dengan gulai ikan dia kata. Oyuk belanga apa semua dia makan. Kita ni kita lemah. Jadi tidur di rumah dia apa malam, dia kata tidur 3 malam, tidur seminggu dululah di rumah kau tu baru nak main ke tangan kita ni. Duduk di rumah ejen ni dulu.
Rumah ejen ni pun dengan anjing tu wang-wing kot. Jenis macam ni mai rumah kita, kita beli baju lain terus bagi kat dia, baju ada tu semua buah dalam plastik, buah dalam kotak, dia lempang buang. Lemah, bukan apa lemah. Ada orang dia tak kisah kan, tapi ada orang dia lemah lah. Kain baju ni anda pergi rumah dia makan minum duduk tunggin terbalik di rumah dia kita kata baju tu semua buang, kita beli baju baru bagi kat dia, bagi 3-4 pasang, ambil hang pakai satu hat ni semua buah dalam plastik, buah dalam kotak, kita pergi buang-buang. Senang. Susah tu tak macam-macam. Dia pergi aja Cina ni arah dia suruh pergi goreng ikan tak lagi apa, suruh goreng. Kalau ikan tak apa dia suruh goreng macam-macam. Minyak atas dapur tu duk mocik kena kain baju dia bau. Allah, kita duk fikir macam ni sakit kepala. Kan? Jadi Islam dia kata apa? Dia kata ni kata apa nama, mensunnahkan mereka itu bagi seorang lelaki apabila Islam ia bahawa mandi ia dan basuh segala kain dia. Bagi clear bang, kepala kita tak ada nak fikir terabu apa dah. Clear dah, kepala kita lapang, hati kita lapang. Dia main duduk rumah kita clear semua. Macam tu. Masalah masuk Islam kapiak yang berhadas besar, masa kapiaknya adakah wajib mandi? Dia ni dah menikah, dah beranak pinak, dah apa semua, baru masuk Islam. Bila dia masuk Islam, adakah dia wajib mandi? Kata Sahibul Muhazzab, dan jika wajib atas orang yang masuk Islam itu mandi pada masa kapiaknya, padahal tiada ia mandi akan hadasnya, nescaya lazim akan dia oleh mandi. Ni bagi kes orang kapiak yang sepatutnya dah kena mandi wajib. Dia dah menikah, dah beranak pinak, dah apa, tentu dah lah dia dah kena mandi wajib. Tapi oleh kerana dia bukan orang Islam, nak mandi wajib apa? Maka bila dia masuk Islam, dia kena mandi. Dan jika sudah mandi ia pada masa kapiaknya akan hadas besar, maka adakah wajib atasnya ulang pula? Dia kata jawabnya, iaitu 2 wajah. Pertamanya, tiada wajib mengulangnya kerana bahawasanya ia mandi yang sahih. Dengan dalil bahawasanya tergantung dengan dia oleh harus wat'i pada hak perempuan haid apabila suci ia. Maka tiada wajib ulangnya seperti mandi perempuan Islam. Ini satu pendapat, dia kata tidak wajib. Pasal masa dia kapiak dulu, dia ada berjunub. Dan lepas itu dia mandi. Mandi itu dia kata cukup lah. Kalau dia masuk Islam tak payah lagi dah dia mandi. Mandi itu dah kira okey dah. Itu satu pendapat. Baik, pendapat yang kedua dia kata wajib kena ulang mandi. Dan inilah qaul yang asah. Jadi cerita dia apa? Kena mandi juga. Ini pendapat yang asah, yang muktamad, yang diterima pakai. Jadi orang kata yang dah berumah tangga, beranak pinak, bila dia masuk Islam, lepas mengucap masuk Islam dan sebagainya, mandi. Mandi itu dianggap sebagai mandi wajib. Kerana bahawasanya ia ibadah semata-mata, maka tiada sah ia daripada kapiak pada hak Allah. Seperti puasa dan semayang juga. Dia kata, dia hari itu ni, dia berjunub. Dia dengan bini dia dah berjunub, lepas itu mandi. Mandi wajib pun tak sah, pasal dia bukan orang Islam. Jadi macam mana kita nak pakai mandi itu sebagai mandi wajib? Dia belum Islam masa tu. Masa tu dia mandi ke, dia semayang lagu kita ke, dia puasa ke, apa semua tak sah. Pasal dia bukan orang Islam. Syarat sah ibadat, Islam. Tak Islam tak sah. Orang kapiak, bagi derma banyak mana pun, dia bagi duit 3 juta. Suruh buat satu masjid besar dalam kampung mana ke, dia tak dapat pahala. Sebab syarat untuk Allah bagi pahala kat dia, Islam. Dia tak Islam, tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Begitu. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab, apabila berjunub kapiak kemudian daripada Islam, ia dahulu daripada mandi, nescaya lazim akan dia oleh mandi. Ini dia ulang yang tu lah. Tengok bawah tu. Masalah, masuk Islam kapiak mandi dengan air bidara kah? Adakah dia kena mandi dengan air bidara macam hadis yang kita baca tadi? Kata dia menurut sebagaimana hadis dalam masalah yang kita baca tadi, iaitu zahirnya menyuruh satu orang yang masuk Islam itu mandi dengan air bidara. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, dan disunatkan orang yang masuk Islam bahawa mandi ia dengan air bidara. Sunat saja. Kalau sekiranya dia tak mau pakai air bidara, dia pakai air biasa pun tak apa. Kalau pakai air bidara itu sunat kerana Nabi suruh. Kerana barang yang menyebutkan akan dia, seperti dalam hadis Qais bin Asim yang kita baca tadi. Masalah, masuk Islam kapiak, wajibkah cukur rambutnya? Mandi tadi dah clear dah. Orang yang baru masuk Islam, dia kena mandi. Kalau sekiranya dia dah akil balik, dah berumah tangga, dia wajib mandi.
Baiklah, ni rambut nak kena cukur lah bila masuk Islam. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, disunatkan bagi satu orang kafir apabila masuk Islam ia mencukur ia akan rambut kepalanya. Sunat. Telah menas atas dia oleh Asy-Syafi'i di dalam Al-Um dan Syekh Abu Hamad dan Al-Bandaniji dan Al-Qadi Abu Tayyib dan Al-Muhamili dan lainnya. Dan telah mengambil hujah mereka itu baginya dengan hadis Usaim daripada bapaknya, daripada neneknya, bahwasanya telah datang ia kepada Nabi SAW. Maka kata dia, telah Islam aku. Maka bersabda baginya oleh Nabi SAW, alqi anka sya'ral kufr. Maksudnya kata Nabi, buangkan daripada engkau akan rambut kufur kamu itu. Ini ada berlaku satu ketika. Satu orang mai depan Nabi, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku nak masuk Islam, aslim ni, Islamkan aku. Nabi pun bagi dia mengucap 2 kalimah syahadah masuk Islam. Lepas tu Nabi kata dekat dia, cukur rambut, buang. Yang ni kata Nabi, cukurlah engkau. Kata Imam Nawawi, meriwayatkan hadis ini oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi. Dan isnadnya tiadalah begitu kuat. Kerana bahawasanya Usaim tiada masyhur keduanya itu. Dan tiada kepercayaan kepadanya. Tetapinya Abu Daud meriwayatkan akan dia. Dan tiada didhaifkan oleh Abu Daud. Dan telah berkata ia, apabila menyebut dia akan satu hadis dan tidak didhaifkannya, maka ia itu di sisinya sahih ataupun hasan. Maka ini hadis di sisinya hasan. Jadi dia kata kalau nak pegang hadis tu pun boleh. Satu orang yang masuk Islam, mandi. Lepas tu suruh cukur kepala. Kalau dia mandi, dia tak mau cukur kepala pun tidak salah. Kerana hadis tu tidak begitu kuat untuk nak mewajibkan orang yang masuk Islam cukur kepala. Begitu. Baik, masalah menangguh-nangguhkan kafir mau masuk Islam, apa hukumnya? Ini satu bab pula. Kita duk mengajar di mana, di sekolah ke, di universiti ke, di mana ke, ada satu anak Cina ke, anak Hindu apa ke, dia nak masuk Islam. Dia kata, encik, saya nak masuk Islam. Dia kata kat kita lagu tu, kita nak buat ke mana? Kita nak buat ke mana? Kita kata, encik Zan, hang kena fikir 2-3 kali dulu. Anak kata lagu tu ke? Ataupun kita kata, oh tak boleh. Kat saya tak boleh, kena pergi perkim. Lagu tu ke? Ataupun ni hang tanya, mak fa'ang tak lagi? Lagu tu ke? Macam mana tindakan kita? Menangguh-nangguhkan kafir mau masuk Islam, apa hukumnya? Maknanya kita bagi alasan untuk nanti tak, jangan masuk lagi. Apa hukum dia? Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', apabila menghendaki satu orang kafir masuk Islam, maka hendaklah segerakan dia. Dan jangan dilambat-lambatkan dia kerana mandi dan sebagainya. Bahkan wajib disegerakan mengislamkan dia. Bila dia mai kata nak masuk Islam, terus panggil dia duduk, pegang dia, mengucap asyhadu an la ilaha illallah, bagi dia masuk Islam. Tak boleh kata ni hampir mandi dulu sekali main lain ke apa ke, tak boleh. Dia kata dia hampir mandi dulu sekali main lain, dia pergi nak lintas jalan nak mandi, kereta lenggang mati habis. Mati kafir dia, tak ada masuk Islam. Padahal dia dah main depan kita dah, abang nak masuk Islam, kita suruh dia pergi mandi, lintas jalan, kereta lenggang. Tunggu mana nak jadi ke kita ni. Ini satu, dia kata. Dan haram, sehabis-habis haram yang kuat mentakhirkan Islam kerana mandinya dan lainnya. Itu dia. Bukan setakat haram. Dia kata, dan sehabis-habis haram yang kuat. Dia kata, maksudnya cukup salah kalau kita tak bagi orang yang nak masuk Islam tu, kita tak bagi dia masuk Islam masa dia mau tu. Cukup salah. Dan begitu juga apabila minta fikir seorang, dan begitu juga apabila minta fikir seseorang Islam pada mentakhirkan Islam kafir itu kerana mendahulukan mandinya masalah. Ataupun suruh dia fikir dulu. Dia mai kata, ni encik, saya nak masuk Islam encik. Oi, benda ni hang jangan duk ingat mudah, hang balik fikir habis-habis dulu. Balik 3 hari dulu fikir baru mai jumpa saya. Kita fikir lagu tu kat dia akan macam mana kan? Nescaya diharamkan atas orang yang diambil fikirnya akan sehabis-habis haram yang kuat. Kita yang terus dia balik fikir ni pun cukup punya berdosa. Pasal menghalang orang berniat baik. Kita dihalang. Niat nak masuk Islam ni niat paling baik. Jauh lebih baik daripada ingat nak pergi haji. Jauh lebih baik daripada ingat nak sedekah. Jauh lebih baik daripada segala-gala. Ingat nak masuk Islam ni cukup baik. Kita pula piduk buat bagi lambat kat dia. Seperti bahawasanya berkata ia bagi taulannya, takhirkan dia sehingga mandinya. Piduk kata pula, ambil balik mandi dulu, sekali main lain.
Bahkan lazim akan dia memecut taulannya atas segera akan mengislamkannya. Sebaliknya dia kena segera islamkan kawah hak mau ni. Inilah yang sebenar lagi yang betul, dan dengan dialah berkata jumhur ulama. Itu dia. Itu yang sebenar, itu yang betul. Petang-petang ada tadi tengok dalam TV apa rancangan hikmah ke apa. Petang tadi duduk tengok cerita orang masuk Islam ni. Petang tadi satu Cina Pulau Pinang pergi kerja polis di di Kuantan, Pahang. Dia dapat hidayah di Kuantan. Duduk di sini dengan apa semua Cina keliling duduk ada di Tanjung ni, dia tak ada teringat masuk Islam. Dia pergi kerja di Kuantan, Pahang tu, tak macam mana ke. Saya pun tak ada dengar panjang, tadi duduk kalut nak bersiap main masjid. Bila kawan tu interview tanya dia, apakah satu benda, satu insiden yang menyebabkan kamu boleh masuk Islam? Tanya dia. Dia kata cerita saya masuk Islam ni panjang. Dia bila kata panjang, saya masuk bilik yang mandi. Lambat lah kalau nak dengar panjang ni, lambat. Kan? Dia kata cerita saya boleh masuk Islam ni panjang. Dia kata. Tak apa, kendian dengar. Tapi petang-petang ada rancangan ni. Kalau lapang tak pergi mana boleh tengok. Kadang dia ambil Hindu. Kadang dia ambil orang Kristian. Hak masuk Islam ni cerita. Itu sekali ambil Hindu. Daripada Hindu masuk Islam. Lepas tu dia cerita. Dia kendiannya jadi ustaz. Dia Hindu, kemudian masuk Islam. Kemudian pergi matong dia ajak dia pergi sekolah agama apa gitu sampai akhirnya pergi mengaji di Madinah. Balik mai jadi ustaz. Ustaz lulusan Universiti Madinah. Dengan baca ayat Quran fasih apa semua, tapi dia flashback balik, dia cerita balik kisah dia masuk Islam, macam mana kena pukul ngempak dia, ngemak dia, macam mana semua. Dia cerita balik macam mana masa dia belum masuk Islam tu dia tak tahu. Bila dia dengar azan, air mata dia keluar. Dia belum masuk Islam ni, tapi bila dengar azan, air mata dia keluar. Bila dengar azan, air mata dia keluar. Dia sendiri tak tahu pasal apa. Dia kata dia duk cari hidayah lah. Dia kata inilah yang dikatakan hidayah. Jadi akhirnya dia masuk Islam. Dia kata bila masuk Islam itulah pertama kali dia kata dalam hidup dia, pertama kali dia rasa satu ketenangan yang dia tak pernah rasa. Tak tahu, dia kata rasa tenang, rasa sangat bahagia, rasa selesa, rasa satu perasaan. Dia duk cerita tu pun dalam TV tu yang mata duk keluar. Dia duk cerita tu, kita tengok tu kita tahu dia dah dapat kemanisan iman. Dia dah dapat lah manis tu, iman tu dia dah rasa dah manis. Kan kita sedang-sedang Islam, mak Islam ni pun kita pun tak rasa lagi. Manis tu kita tak rasa lagi. Kita rasa lah kita orang Islam, tapi manis tu tak dapat lagi. Tuhan bagi kat dia ni, dia dapat manis. Dia cerita yang tu aja, yang mata derah aja. Dia cerita pula macam mana dah pak dia, mak dia pukul dia macam ni, kak dia belah dia. Kak dia belah dia. Masa dia duk cerita tu, kak duk dah sebelah, tapi kak duk Hindu lagi, tak masuk Islam lagi. Jadi dia cerita macam mana kak dia buat baik kat dia. Dia masuk Islam dah kena pukul, kena halau keluar rumah. Kak dia panggil duduk dengan kak dia. Bulan puasa kak dia bangkit masak untuk dia makan sok. Dia kata. Dia duduk cerita tu, duduk teriak. Kak dia duduk sebelah pun duduk tumpang teriak sama. Tapi kak tak masuk Islam lagi. Kan dia kata kak bangkit duduk masak. Gerak dia bangkit masak untuk dia makan sok dan sebagainya. Dia kata depan-depan kak dia kata dia doa pada Allah, mudah-mudahan kak dia satu hari Allah bagi petunjuk tu buka hati masuk Islam. Dia kata depan kak dia tu teriak tapi tak masuk dia lagi. Kan ni kata hidayah bukan senang. Tuhan nak bagi bukan senang. Dapat satu benda yang sangat berharga, jauh lebih berharga daripada RM2, daripada jauh lebih berharga hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni. Jadi orang yang macam ni, bila hati dia dah dimasuki hidayah, dia main kat kita habang nak masuk Islam, kita tak boleh duk drag masa, duk buat tangguh-tangguh, duk delay nak bagi, tak boleh. Berdosa sangat-sangat dia kata kalau kita duk buat lambat ni. Dan berhikayat oleh Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam babul Jum'ah akan satu wajah, bahwasanya dahulukan mandi atas mengislamkannya seperti Islam ia dengan mandi. Imam Al-Ghazali dia suruh pergi mandi dulu, lepas tu baru masuk Islam. Kata Imam Nawawi, dan perkataan Ghazali itu jauh dan jalan ini salah dengan terang-terang. Imam Nawawi tak setuju dengan Imam Ghazali. Imam Ghazali kata pergi mandi dulu. Sah lerah selesai mandi, badan dah bersih segang semua, baru mai baru nak masuk Islam. Imam Nawawi kata itu salah. Pendapat Imam Ghazali itu salah. Dan salah itu salah yang terang-terang.
Tiada syak pada batalnya dan salah yang keji. Dia kata, tak betul langsung pendapat tu. Dia kata, bahkan ialah daripada sekeji-keji yang mungkar. Betapa mengharuskan ia mengekalkan satu orang atas sebesar-besar maksiat dan sekeji-keji dosa besar, dan kepala kepada segala kejahatan dan sebusuk-busuk kebinasaan, kerana menghasilkan mandi itu tidak dikirakan ibadah lagi, kerana bukan dia ahli ibadah. Mengapa disuruh dengan dia? Itu alasan Imam Nawawi. Tak betul. Dia kata dia pergi suruh dia mandi dulu baru main nak masuk Islam. Mandi pun tak sah lagi pasal dia belum Islam lagi. Dia kata. Satu. Yang kedua, dia duduk dalam agama kapiak. Kapiak ni dia kata sebusuk-busuk, seburuk-buruk kedudukan. Jadi dia dah nyatakan hasrat dia nak tinggal agama kapiak ni, nak mai kepada Islam. Kita pergi duduk suruh buat yang tu yang ni, tak boleh. Dia kata kita kena segera bawa dia mai kepada agama Islam. Dia kata tu bawa terus mengucap bagi masuk Islam, lepas tu baru balik mandi, abang kat dia apa dia perlu buat, mandi bagi bersih diri dan sebagainya. Dia dalam keadaan sudah Islam baru dia balik mandi. Tu pendapat Imam Nawawi. Dan telah berkata pula oleh Sahibut Tamimah di dalam Babur Riddah begini, jikalau reda satu orang Islam dengan kufur satu orang yang kafir, seperti minta satu orang kafir daripada orang Islam itu mengajak akan dia kalimah Islam, yakni mengucap dua kalimah syahadah, maka tidak diperbuatnya seperti kehendak kafir itu, ataupun diisyaratkannya agar jangan Islam. Satu orang kafir mai kat dia, abang nak masuk Islam, dia pula pidu abang pula, hang betul ni hang nak masuk Islam ni, hang tahu masuk Islam susah dia pidu bagi kau tu takut masuk Islam pula. Kawan ni depan dia dah kata nak masuk Islam, dia pula bukan nak encourage, bukan nak bagi semangat kawan tu cepat-cepat masuk Islam, dia bagi kawan tu takut. Hang nak masuk Islam, dia kata hang tak tahu kalau orang Islam satu dunia orang duk musuh lah apa, dia pidu kata lagu tu. Dia duk takut-takutkan kawan tu daripada masuk Islam, ataupun ditangguhkannya masuk Islam dengan tiada uzur, tak ada pasal dia duk tangguh. Hang balik fikir dululah apalah macam-macam. Nescaya jadilah orang Islam itu murtad pada sekalian perbuatannya itu. Dia kata murtad kita ni kalau sekiranya kita menghalang orang kafir daripada masuk Islam. Dia kata kerana memilih ia akan kufur atas Islam. Pasal apa dia boleh jadi murtad? Pasal dia reda kawan tu duduk dalam kafir daripada kawan tu masuk Islam. Kerana dia reda dengan kekafiran kawan tu, murtad dia. Kawan tu dah main dah abang, tak gaduh dakwah, tak gaduh apa. Kawan tu main surrender nak minta masuk Islam, dia pergi duduk halang. Habis dia. Maka perkataan ini melampau-lampau pula. Bahkan yang betulnya orang yang melakukan seperti perkataan Sahibut Tamimah itu memperbuat ia akan satu maksiat yang besar. Dia kata janganlah sampai kata murtad orang yang buat macam tu. Dia kata cukuplah kita kata dia berdosa besar kerana menghalang kawan tu daripada segera masuk Islam. Janganlah sampai kata kawan tu murtad, kafir dan sebagainya, itu tak boleh. Dia kata itu pendapat yang lebih lembut. Kan? Baik. Bab dia kata ma zukira minat tasmiyati inda dukhulil khala. Itu bab hadis yang menyebutkan mengucap bismillah pada waktu masuk jamban. Ketahuilah saudaraku, telah datang hadis yang menunjukkan atas amal yang sayogya diperbuat akan dia pada waktu nak masuk jamban. Iaitu telah dikeluarkan hadisnya oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, penutup dan dinding barang yang antara mata jin dan aurat anak Adam apabila masuk seseorang daripada mereka itu akan jamban, bahawa mengucap ia bismillah. Kita masuk jamban, kita buka aurat lah, kita nak buang air. Kalau kita tak ucap bismillah sebelum melangkah masuk jamban, jin boleh tengok aurat kita. Jadi yang menjadi dinding yang menutup pandangan mata jin kepada kita ni ialah bismillah tadi ni.
Nak langkah masuk jamban tu, bismillah, langkah dengan kaki kiri masuk. Bila buat macam tu, maka terdindinglah penglihatan jin daripada nampak aurat orang Islam. Itu hadisnya kata begitu. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib, tiada kami ketahui melainkan daripada ini wajah, dan isnadnya tiada begitu kuat. Masalah mengucap bismillah masuk jamban, apa hukumnya? Kata Sahibul Muhazzab, dan disunatkan berkata seseorang apabila masuk jamban dengan bismillah, kerana sabda Nabi SAW sebagaimana hadis dalam masalah tadi. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Majmu', dan ini adab telah ittifaq ulama atas sunatnya. Ulama sepakat mengatakan itu sunat. Bersamaan jua sunat mengucap itu ke jamban, sama ada di padang ataupun jamban di dalam bangunan. Sama ya. Jamban di padang ni kau guna. Lagu pi, angkatkan pelekat, bungkus muka. Itu macam yang lepas tengah-tengah tu. Kan? Ada lagi negeri hak tak bertamadun dalam dunia ni, dia buat je kerja lagu ni. Tak bertamadun. Kan? Dia kira mana-mana pun bisa jadi jamban. Dia kata, di mana-mana pun kan. Nampak lagu cantik sikit, lagu tak ada pokok lalang nak cucuk belakang, tang ni boleh. Tu macam yang dia kepak naik kain pelekat dia, tutup muka. Jadi bila lampu kereta suluh tak nampak, tak tahu siapa. Kan? Tengok siapa, ya ada 4-5 orang lagu tu. Kan? Sama ada nak pi buang di padang ni pun serupa juga, dia agak-agak tang tu lagu nak jadi jamban dia, bismillah langkah kiri bi. Yang tu. Ataupun jamban dalam bangunan. Lagu macam tu ada di rumah kita ni. Telah menerangkan dia oleh Al-Muhamili dan Al-Ashab. Masalah mengucap bismillah masuk jamban serta doanya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, sunat mendahulukan bismillah serta doanya apabila nak masuk jamban. Begitulah telah menerangkan akan dia oleh Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali dan Ar-Ruyani dan Asy-Syaikh Nas dan pengarang kitab Al-Iddah dan Al-Bayan dan lain daripada mereka itu. Dan sesungguhnya telah datang pada satu riwayat daripada hadis Anas bin Malik, doa dia, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini semua kita dah hafal dah lah. Bismillah dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan kamu minal khubuthi. Khubus ni maksudnya setan jantan. Daripada perkataan khabith. Khabith maksudnya sekong, setan jantan. Khubus maksudnya plural, setan jantan. Khaba'ith daripada perkataan khabithah. Khabithah maksudnya setan betina. Khaba'ith maksudnya setan betina. Begitu. Jadi kita minta doa, bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan kamu daripada setan-setan jantan dan setan-setan betina. Minta berlindung macam tu. Itu orang tua-tua tambah lagi lah. Dia kata kalau tak baca yang ni, setan pergi lumuk satu badan kita dengan tai. Dia kata. Kan dia pergi kata lagu tu. Kan dah ada dalam kitab tulis macam tu. Yang pentingnya apa? Kita tak mau setan pergi buat lagu tu dekat kita. Baik. Bab dia kata ma dzukira min sima hadhihi al-ummah yaum al-qiyamah min athari sujud wa tuhur. Bab yang datang pada barang yang menyebutkan tanda ini umat pada hari kiamat daripada bekas-bekas sujud dan bekas-bekas wuduk. Kita umat Nabi Muhammad ni ada satu anugerah Allah spesial untuk umat Nabi Muhammad. Apa dia? Satu, dia kata kita duk sujud semayang ni, sujud tu di hari akhirat itu dia terbit cahaya di tempat sujud kita. Dari kalau dalam hadis dia kata Nabi bila sujud, kening dan hidung Nabi mencicah lantai. Itu dalam hadis. Nabi bila sujud, kening dan hidung Nabi mencicah lantai. Manakala 7 anggota pula duk sentuh lantai lah. Dari 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Kan? Ditambah pula hadis dia kata Nabi SAW bila sujud, kaki Nabi dirapatkan. Tapak kaki dirapatkan. Itu semua hadis-hadis yang menerangkan tentang semayang Nabi. Nabi bila sujud,
Kening dengan hidung cicah lantai. Tapak tangan pedak di ke lantai. Lutut, tapak kaki, dua tapak kaki Nabi rapatkan, bagi rapat masa sujud tu. Itu cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu sunnah lah kalau buat sunnah. Kita sujud kaki duk terbuka dua belakang itu kan. Itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Sunnah Nabi dia rapatkan kaki dua-dua bagi rapat. Itu sunnah ketika sujud. Dan dia cerita pasal sujud ni dia boleh jadi satu ceramah. Cerita pasal sujud saja. Kelebihan sujud apa yang berlaku bila manusia sujud, apa jadi kepada syaitan, kepada iblis. Banyak hadis. Mai cerita pasal sujud saja banyak, cukup banyak cerita. Itu sebab orang Islam disuruh sujud ni bukan sahaja sujud dalam sembahyang, bahkan ada sujud tilawah, ada sujud syukur, ada sujud sahwi, macam-macam sujud tu ada. Pasal apa? Pasal amalan sujud ni cukup mulia dalam Islam. Sehampir-hampir hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika sujud. Nabi kata, fa'aksirud du'a fi sujud. Maka perbanyakkanlah doa pada waktu sujud. Ini cerita pasal sujud saja macam tu. Baik. Jadi tempat kita sujud hari akhirat esok dia terbit cahaya. Bila terbit cahaya tu tahu dah kata ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak macam umat lain tak dapat keistimewaan ni. Kemudian yang kedua dia kata istimewa umat Nabi Muhammad ni ialah kawasan yang menjadi anggota sujud dia esok dia terbit cahaya. Dia jadi bergelang-gelang terbit cahaya. Daripada ujung jari sampai atas pada siku. Tengoklah kalau kita ambil ayat semayang sampai cukup-cukup siku, maka sampai cukup-cukup siku bercahaya. Kalau kita saja lebihkan sikit daripada siku, maka lebih daripada siku akan terbit cahaya. Kaki, muka, kawasan-kawasan yang menjadi anggota wudu di hari akhirat esok, dia terbit cahaya terang. Ini semua sabit daripada hadis Nabi SAW. Dia kata, ketahuilah saudaraku, telah ditentukan Allah Ta'ala bagi umat Muhammad SAW ada pengenalan Nabi akan umatnya. Di padang mahsyar esok tuan-tuan, daripada Nabi Adam, manusia yang mula-mula, sampai manusia hak penghabis sekali beranak di atas muka bumi sebelum kiamat. Semua duduk berhimpun pada satu tempat, iaitu mahsyar. Jadi Nabi Muhammad SAW nak kenal umat dia macam mana. Dalam keadaan ramai manusia melaut, tak tahu berapa banyak manusia ada, macam mana nak kenal? Dia kata Nabi SAW boleh kenal umat dia melalui dua benda ni. Satu, kesan daripada tempat sujud. Yang kedua, kesan daripada anggota wudu. Bila tengok cahaya tempat-tempat ni, Nabi tahu dah ini umat aku. Nabi kata. Itu cerita dia. Maka orang yang tak ambil ayat semayang dan orang yang tak semayang, tak ada kesan ni, maka tak masuk dia dalam kumpulan yang akan mendapat syafaat Nabi SAW. Itu dia punya kesan dia macam tu. Iaitulah dengan bekas-bekas sujud di dahinya dan bekas-bekas ayat semayang di anggotanya, sebagaimana kenyataan daripada beberapa hadis yang sahih. Setengah daripadanya ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia, an Abdillah bin Busrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ummati yaumal qiyamah ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Bus, bukan Bush. Ini baca Bush pula, Allah anak Bush ada pula tu. Bus Basindro, Busrin lah. Jadi bila baca waqah dia jadi Bus gitu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Bus daripada Nabi SAW bersabda ia, umatku itu pada hari kiamat ada bertumpuk cahaya putihnya. Itu dia. Nabi kata umat aku di hari kiamat itu dia ada bertumpuk-tumpuk cahaya putih. Daripada bekas-bekas sujud, lagi cahaya yang bergelang-gelang putih pada anggotanya. Daripada bekas wudu. Seolah-olahnya berkata Nabi SAW kepada semua sahabatnya, wahai segala sahabatku, di akhirat kelak boleh aku kenal umat aku daripada umat Nabi yang lain-lain. Jawab sahabatnya, ya Rasulullah, di mana Tuan hamba kenal umat Tuan hamba pada hari kiamat itu? Jawab Nabi, tidakkah kamu tahu pada kuda itu ada ghurrah, yakni ada tumpuk-tumpuk putih di dahinya dan di lain-lainnya. Dan pada setengah anggotanya kuda itu menerangi di dahinya.
Daripada setengah anggota kuda itu ada bergelang-gelang putih. Dia kata, hampa pernah tengok kuda tak? Nabi kata. Kuda yang tampung ni. Dekat atas dahi dia ada putih sikit, di perut dia ada putih sikit, dekat kaki dia ada putih sikit. Macam itulah umat aku di hari akhirat esok, aku nampak dia putih-putih pada anggota-anggota yang tertentu. Nabi kata. Demikianlah juga umatku di akhirat. Aku kenalkan dia dengan tumpuk putih yang menerangi dahinya dan bekas-bekas sujud bagi Allah Subhanahu wa taala, dan aku kenal pula dengan putih yang menerangi lengannya sampai ke sikunya itu akan bekas ayak sembahyang. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib, dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Itu dia. Ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masalah ghurrah dan tahjil itu apa dia? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, telah berkata ahlul lughah. Ahlul lughah ni ahli bahasa. Ahli bahasa Arab. Ghurrah itu ialah tumpuk putih di dahi kuda. Itu ghurrah. Dan tahjil itu ialah gelang-gelang putih di tangan dan di kaki kuda. Ghurrah dengan tahjil. Ghurrah tempat sujud. Dia jadi cahaya putih atas dahi. Tahjil ini anggota-anggota wuduk, tangan, kaki, muka dan sebagainya. Kata ulama, dinamakan cahaya yang ada ia pada tempat-tempat wuduk pada hari kiamat dengan ghurrah dan tahjil kerana diserupakan dengan ghurrah kuda. Kata Imam Nawawi lagi, dan telah berkata satu jamaah daripada ahli ilmi, wuduk itu setengah daripada ketentuan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zadahullahu syarfan. Maksudnya Allah menambah bagi umat Muhammad itu kemuliaan. Itu maksudnya. Dan telah berkata ulama yang lain, bukannya tertentu wuduk itu bagi umat Muhammad sahaja, dan yang tertentu bagi ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ghurrah dan tahjil. Itu pendapat yang kedua. Dan telah mengambil dalil mereka itu dengan satu hadis sabda Nabi, hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i qabli. Maksudnya Nabi kata, inilah wuduk aku dan wuduk Nabi-Nabi yang dahulu daripada aku. Maksudnya apa? Maksudnya umat Nabi-Nabi dulu pun berwuduk juga. Tapi di hari akhirat itu, mereka tak jadi cahaya. Hak umat Nabi Muhammad jadi cahaya. Itu maksud dia. Maka perkataan ulama ini telah dijawab oleh jemaah ulama yang di atas tadi dengan dua jawab. Katanya yang pertama, mungkin hadis ini hadis da'if. Ma'ruf da'ifnya. Dan jawab yang kedua, jikalau hadis itu sah sekalipun, diandaikan adalah Nabi-Nabi, tentukan dengan wuduk. Ketiadaan umat mereka itu, bukan umat mereka itu saja, melainkan ini umat sahaja yang akan nampak cahaya daripada kesan wuduk ni. Masalah, dia kata ghurrah dan tahjil apa hukumnya? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, telah diterangkan beberapa hadis yang menunjukkan sunat memanjangkan ghurrah. Maka telah berkata ashab kita Syafi'i, ialah membasuh suatu daripada ubun-ubun kepala dan barang yang melampaui muka yang lebih daripada juzuk yang wajib basuhnya. Dia kata supaya kita lebih bercahaya di hari akhirat esok, bila ambil ayat semayang tu jangan cukup-cukup kawasan aja, biar bagi lebih tak apa. Kawasan wuduk bagi muka ialah daripada tempat tumbuh rambut di atas kepala ni sampai tepi, sampai anak telinga, sampai di bawah dagu. Itu kawasan wuduk. Jangan ambil dekat tu saja, ambil bagi lebih sikit tak apa. Lebih bercahaya. Dia kira begitu. Kalau kata tangan daripada jari sampai ke siku, jangan cukup-cukup siku ya, ambil bagi lebih sikit sampai ke lengan tak apa. Pasal apa? Lebih kawasan kena ayak semayang, lebih bercahaya di hari akhirat esok. Iaitu bagi meyakinkan sempurna muka. Dan ada pun memanjangkan tahjil, maka iaitu membasuh atas daripada dua siku dan dua buku lali. Dan inilah yang disunatkan dia dengan ketiadaan khilaf di antara ashab kita. Sunat bagi lebih. Piduk suka cukup-cukup dengan siku yang berbekera tu bila dia ayat semayang kan. Bagi lebih tak apa. Masalah ghurrah dan tahjil disunatkan sebanyak mana kadarnya pada wuduk. Yang kata nak bagi lebih ni sampai tak mana. Kata Imam Nawawi, dan telah bersalah-salahan ulama, kadar yang sunat ghurrah dan tahjil atas beberapa macam. Yang pertama, disunatkan lebih atas daripada dua siku dan dua buku lali daripada ketiadaan berwaktu-waktu.
Dan yang keduanya disunatkan sampai pertengahan kucing-kucing. Ini pendapat yang kedua. Kucing-kucing ni lah lengan ni. Dulu budak-budak dia suka duk buat dekat lengan tu. Bila buat tu dia terbit anak kucing. Maka tu dia panggil kucing-kucing. Jadi dia kata bila ambil ayat semayang, biar bagi lebih sampai tang kucing-kucing. Tang tempat duk tarik tu dia naik ketui tu. Tu dia anak kucing dia kata. Ada? Budak-budak lah tak buat. Kita dulu lah, zaman kita dulu duk buat. Duk buat pergi naik. Maka dia kata di sini ambil sampai tahap tu, sampai tahap kucing-kucing. Dia kata. Tu bagi lebih lah. Dan juga sampai batang kaki. Maksudnya sampai di pertengahan betis. Tu batang kaki. Dan yang ketiganya, pendapat ketiga disunatkan sampai ke bahu. Tu teruk ambil ayat semayang pergi celuk sampai ke bahu ni. Dia kata lepas dia nak bagi cahaya punya pasal kan. Celuk sampai ke bahu, basah lecun satu baju main semayang. Lorat. Dan itu pendapat yang ketiga. Dan juga sampai kedua lutut. Dia basuh ni hantam sampai ke lutut. Dia kata punya nak bagi cahaya kan. Kata Imam Nawawi, dan ada beberapa hadis yang menghendaki ini semua. Dia kata, dan ada hadis yang menceritakan Nabi kadang-kadang ambil ayat semayang cukup-cukup sampai siku, kadang-kadang sampai ke kucing-kucing, kadang-kadang sampai ke bau. Nabi biasa ambil ayat semayang sampai ke tahap tu. Tapi bukan selalu. Ada waktu-waktu Nabi buat macam tu. Mungkin kadang-kadang pasal ada kotong apakah sampai atas bau, maka Nabi basuh sampai di bau. Bukan kerana nak bagi cahaya sampai bau. Begitu. Dan ada pun dakwa Ibnu Battal Al-Maliki dan juga Al-Qadhi Iyad, ittifaq ulama atas ketiadaan sunat lebih atas siku dan atas buku lali. Maka iaitu dakwa yang tiada betul. Betapalah sah dakwa keduanya itu. Dia kata, padahalnya sabit perbuatan Nabi SAW yang demikian itu. Dia kata, kita nak kata tak boleh, kena ambil cukup-cukup sampai siku aja, itu pendapat yang tak betul. Sebab ada hadis kata Nabi ambil sampai lebih daripada siku. Dan perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah pun ikut macam Nabi juga. Nabi ambil ayat semayang lebih daripada siku, dia pun ambil lebih daripada siku. Ini kita dah baca di masjid Pengulu Him ke apakah dulu. Cerita Abu Hurairah ni, dia kira duk nak Nabi. Nabi buat lagu mana, dia nak buat lagu tu. Nabi buat lagu mana, dia nak buat lagu tu. Nabi ambil ayat semayang 3 kali, dia ambil 3 kali. Tengok hari lain, Nabi ambil ayat semayang, satu anggota basuh 2 kali. Dia ubah bagi jadi 2 kali. Dia nak ikut Nabi. Walhal, Nabi ambil sekali, ambil 2 kali, ambil 3 kali. Ni ada pasal. Walaupun sunat 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, basuh kepala 3 kali, basuh kaki 3 kali, sunat 3 kali. Tapi ada waktu Nabi sekali-sekali aja, basuh muka sekali, basuh tangan sekali. Waktu bila? Waktu ayam korang. Ayam korang, Nabi ambil cara ayam korang. Bukan Abu Hurairah ni dia duk ikut Nabi. Nabi 3, dia buat 3. Tengok Nabi buat 1, dia buat 1. Dia tak tahu pasal apa. Sehinggalah Nabi terang dekat dia pasal apa. Kita tak boleh pukul standard saja. Kita nak kapal terbang, nak pergi Mekah buat haji. Takkan nak ambil 3 kali pak. Habis satu kapal terbang basah. Tengok berasap dah keluar ke kiri kanan. Tengok pasal apa jemaah haji duk jurus hayang basah lecun dari kapal terbang. Sesuai macam-macam kapal terbang, basuh sekali saja. Ambil pakai air mineral tu, buka, tuang di tapak tangan tu, jurus di muka. Bagi dia mengalir. Dia syarat kena mengalir. Bagi dia mengalir angkut muka ni. Bagi rata. Sekali cukup. Tangan pun serupa. Sekali aja bagi dia jalan macam tu. Nak buat lagu duduk di masjid Sungai Rambai juga. Pergi buka pancok. Di dalam kapal terbang. Nak ambil, nak pergi puas hati. Sampai orang duduk di luar ni, duduk rimbuk pintu. Tak keluar lagi. Oi Pak Haji, cepat sikit. Ramai lagi ni. Gedung di luar ni. Jadi tak kenalah. Nabi ada waktu ambil 3 kali, ada waktu ambil 2 kali, ada waktu ambil sekali. Ada waktu. Tengok kesesuaian dia, begitu. Macam kita katalah, kita semayang di Surau Lebuh Raya. Macam tu juga lah. Kita nak pergi Kuala Lumpur. Singgah di mana ke, singgah semayang. Bukit Merah ke mana ke, singgah semayang. Semayang, cara semayang di Surau Lebuh Raya. Pengguna ramai ada queue nak semayang.
Duk tarik surah Yasin. Lepas tu dah habis semayang lagu duk buat tang orang bangkit. Nak wirid bagi panjang pula. Apa semua tak. Kalau ada cempung lempak kita turun saja. Ya. Jadi sesuaikanlah dengan tempat kita duduk tu macam mana. Dia kenal lagu tu lah. Kan dia kenal lagu tu. Itu caranya. Jadi itu orang cerdik. Orang cerdik dia reti. Tempat ni nak buat lagu mana. Tempat ni nak buat lagu mana. Tempat ni nak buat lagu mana. Sesuai dengan tempat. Begitu. Jadi Abu Hurairah pun buat macam Nabi. Dan ialah mazhab kita yang tiada khilaf padanya di sisi kita. Sebagaimana aku sebutkan itu. Dan jikalau menyalahi seorang daripadanya, nescaya adalah ia dihujjahkan dengan beberapa hadis yang sahih. Lagi yang sarih sebagai di dalam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Lepas ini kita masuk bab ma yustahabbu minat tayammuni fit tuhur. Lepas ini kita masuk satu bab barang yang disunatkan mendahulukan berkanan pada bersuci. Bab lepas ni ialah cerita sunat kita tayammun. Tayammun, bukan tayammum. Tayammun daripada perkataan yamin. Yamin makna kanan. Tayammun maksudnya nak buat ibadat ni mula dengan kanan. Hidup baca minat tayammum pula. Dia tayammun maksudnya apa dia nak kata? Mengkanankan, mendahulukan kanan. Kan kecuali ada beberapa ibadat yang kiri kan. Masuk jamban. Masuk jamban kita nak ibadatkan masuk jamban tu. Nak ibadatkan masuk dengan kaki kiri, tangan kiri pula. Masuk dengan kaki kiri. Sunat. Kan? Istinja pakai tangan kiri. Itu semua dia pengecualian. Apa tawaf Kaabah pusing kok kiri. Itu dia ada pasal dia. Dia ada sebab kenapa pusing kok kiri. Hak lain kanan. Walau nak pakai kasut sekalipun sunat tayammun kanan kan dengan kaki kanan dulu. Nak pakai baju tangan kanan dulu masuk. Kan dia ini adab dalam agama. Lepas tu dia masuk bab qadru ma yujzi'u minal ma' fil wudu. Menyatakan kadar barang yang memadai daripada air. Kita nak ambil ayat sembahyang ni banyak mana ayat yang kita nak guna sepatutnya. Dan kita akan tengok Nabi pakai banyak mana ayat untuk ayat sembahyang dia. Kan? Nabi ambil ayat sembahyang pakai ayat banyak mana. Nabi mandi wajib pakai ayat banyak mana. Kan kita satu kolah tu kita seorang lebih pada badak berendam yang punya duk mandi. Kan Nabi pakai banyak mana untuk mandi wajib dia. Kemudian bab ma zukira fi nadhi baulil ghulam ar-radhi'. Barang yang menyebutkan pada merecik kencing kanak-kanak yang masih menyusu. Macam mana cara nak cuci dia. Kemudian fi rukhsah lil junub fil akli wan naum iza tawadda. Ini kita dah baca di padang temusu. Tajuk bertindih. Cerita tentang rukhsah, tentang kelonggaran kepada orang yang berjunub untuk makan dan minum dan tidur dan sebagainya. Dan dia dah berjunub, kemudian dia nak makan, maka berwuduk dulu baru pergi makan. Kemudian dia tengok ma zukira fi fadli salah, kelebihan semayang. Dia akan cerita kat kita semayang fardu apa kelebihan dia adalah hadis. Semayang sunat apa kelebihan dia. Tajuk ni nak habis. Lepas tu habis. Lepas tu kita khatam jilid ni. InsyaAllah kita ada 2 kali kuliah lagi di sini. Bulan Ogos dengan bulan September. Oktober kita dah masuk puasa dah. Tak ada kuliah lagi. InsyaAllah kita dah habis. Ada lebih kurang dalam 12 muka surat lagi. 12 muka surat. Satu kuliah kita baca 6 muka surat. InsyaAllah habis. Tajuk ni. Wallahu a'lam. Soalan, bagaimana cara kedudukan tangan semasa qiyam dalam sembahyang mengikut mazhab Syafi'i? Mazhab Syafi'i ni dia kira di atas daripada pusat. Qiyam tangan ni di atas daripada pusat. Dan kedudukannya tangan kanan duduk di atas tangan kiri. Qiyam ni pusat duduk atas daripada pusat.
Tangan kiri duduk bawah, tangan kanan duduk di atas. Itu saja. Mazhab Syafi'i dia bagi ringkas begitu saja. Dalam mazhab Hambali, dia kata sunat di atas dada. Qiyam tu kita tengok ada orang sembahyang qiyam macam tu. Sunat tangan di atas dada. Imam Syafi'i dia di atas pusat, dada pun di atas pusat jugalah. Kecuali orang cacat, dada dia bawah pusat. Kan? Jadi dalam mazhab Hambali, dia kata sunat qiyam ni mengikut cara Nabi, dia kata di atas dada. Dalam keadaan tangan kiri di atas, tangan kanan di atas tangan kiri. Duk tumpuk macam tu. Satu. Satu lagi hadis kata Nabi genggam pergelangan tangan kiri. Tangan kiri duk atas dada, tangan kanan genggam pergelangan tangan kiri, genggam macam tu. Itu dalam mazhab Hambali. So kalau di Mekah, Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi semua dia buat macam tu. Dia kiam tangan dia tinggi macam tu, sama ada dua-dua duduk lagu tu ataupun satu lagi pegang macam ni. Itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira dia atas daripada pusat itu okeylah. Bawah hak jenis style semayang tangan cil lagu meloreh itu dia mazhab cowboy dia panggil. Dia londeh satu macam dia panggil mazhab cowboy. Tak ada mazhab mana kau buat lagu tu. Kan? Ni pasal tu lah. Pasal tangan kiri duduk atas dada. Tangan kanan dia main pegang tepi ni. Jadi dia berat kiri lah. Itu satu cara lah. Tengok itu kata agama ni. Bila Nabi buat dua cara. Maksudnya tengok kesesuaian. Bila kita sembahyang berjemaah rapat-rapat. Kita buat lagu tu. Jadi duduk. Tu yang kata tumbuk rusuk. Dia sugung risuk. Rusuk kawan. Bila lagu tu maka kita buat lagu tu. Kita tak salah ganggu kawan sebelah. Tu pun kira jiran juga. Kena duduk jaga juga kan. Ni jiran dalam semayang pula lagi. Jangan menyakitkan orang lah. Jadi buat macam tu. Balance lah tangan kita. Itu keterangan dalam hadis. Ada buku saya tengok. Buku pamphlet kecil aja. Dia tulis kaifiat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Simple dia buku tu. Tuan-tuan tengok. Dia buat dengan gambar rajah orang semayang semua sekali tunjuk. Dia buat main dengan hadis. Nas hadis dengan huraian maksud dia dan sebagainya. Cantik kecil ya. Tengok di mana nanti saya bawa main sebagai contoh untuk tuan-tuan nak tengok senang. Ya, sedapnya apa saya apa? Dia bagi dengan hadis-hadis semua sekali. Dan riwayat siapa-siapa kita tahu hadis itu sahih ke apa semua kita tahu. Dan bila kita nak beramal senang, kita tahu apa kita nak buat. Begitu. Dan itu cara kedudukan tangan qiyam dalam sembahyang. Semasa duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, apakah bacaan syahadah perlu mengangkat jari telunjuk, pusing ke kiri, ke atas, ke bawah, apa semualah. Tolong Ustaz jelaskan cara sebenar dalam perkara ini. Sampai daripada hadis dia kata cuma Nabi menggerakkan jarinya. Dalam mazhab Syafi'i dia kata mazhab asyhadu an la ilaha illallah, gerakkan jari. Gerakkan jari masa tu. Maka pergerakan jari masa tahiyat itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah mazhab lain dia berpendapat gerak tak berhenti. Jadi dia lagu semacam dia duduk pusing tu. Kan? Kita sembahyang sebelah dia pun duduk tengok pula. Buat dia ni satu dunia dia duduk pusing pula kita duduk kata kan. Jadi itu atas faham terhadap hadis tadi ni. Hadis yang kata sunat gerak jari tu. Imam Syafi'i dia ambil faham masa tu satu ya. Asyhadu an la ilaha illallah gerak. Kemudian ulama tambah lagi dia kata masa tu juga kita isbatkan dalam hati kita tidak ada Tuhan melainkan Allah. Begitu. Sahkah akad jual beli dengan kanak-kanak, makanan dan mainan? Mengikut pendapat yang terkini. Dia kata syaratnya ialah budak tu sudah mumayyiz. Mumayyiz maksudnya dia boleh beza baik buruk. Apatah lagi budak tu kenal duit. Sekupang dengan RM1 dia kenal. Kalau dibeli barang 5 kupang, dia bagi RM1 dia tunggu nak ambil balik 5 kupang. Budak ni sudah mumayyiz, maka akad jual beli dengan dia adalah sah. Kalau dia tidak mumayyiz, budak kecil baru apa tak tahu, duit apa pun tak tahu lagi, yang tu tak sah lah. Jadi kalau hak mak dia suruh dia pergi kedai beli ni tentu sudah mumayyiz lah.
tentu sudah mumayyiz. Maka benda tu akad dengan kanak-kanak yang mumayyiz, akad itu sah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.